Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih kerana datang dan singgah dekat channel aku ni. Channel aku ni ada berkenaan dengan syarat atau had yang boleh diluluskan untuk buat submission ke majlis untuk rumah renovation ataupun rumah baru. Untuk video kali ini aku akan menerangkan tentang pembinaan balkoni pada bahagian hadapan rumah yang ramai bertanya dalam aku punya page FB macam mana cara dan macam mana dia dibuat. Okey, untuk korang tahu sebenarnya balkoni di Masjid Bandar Shah Alam adalah tidak dibenarkan untuk dibina atas garisan anjakan bangunan 20 kaki. Tapi kita tengok sekarang kebanyakan pemaju membuat rumah untuk jalan lebih senang, mereka membuat RC flat roof untuk porch yang boleh menyebabkan ketidaklangsungannya pembeli-pembeli akan membuat balkoni itu sendiri dengan kos yang lebih rendah. Sebenarnya di Masjid Bandar Shah Alam tidak dibenarkan membuat balkoni atas bumbung rata pos tu. Ada yang bertanya kenapa. Sebenarnya pada aku disebabkan atas kawasan anjakan ataupun had yang dibenarkan oleh Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam, iaitu daripada pagar sampai ke dinding baru mestilah meninggalkan 20 kaki. Kalau kita lukis seperti yang kalau korang tengok dekat video-video aku yang bahagian hadapan, okay, kita tengok daripada tepi katakan ini pagar hadapan daripada pagar hadapan ke dinding baru, ini kalau dinding rumah mesti adalah 20 kaki. So biasanya tiang akan duduk di 10 kaki. So sini adalah pos kereta korang. Okey, so kalau ni sini dia jadi 10-10. Kalau macam ni memang dia sudah tidak dibenarkan membuat apa-apa lagi pembinaan di kawasan ini. Pembinaan balkoni itu sendiri yang kita ramai bertanya ialah di sinilah membuat bumbung dan ada tiang, so sini jadi balkoni. Kalau di MBSA kalau membuat balkoni ini adalah satu kesalahan pada asalnya, tapi pihak majlis membenarkan sekiranya membuat rayuan dan majlis akan benarkan, tapi kena dapat surat kebenaran jiran dan ada syarat-syarat lain. Okey, ada setengah-setengahnya pula yang rumah dia ni, rumahnya dia beli je dah ada flat roof, jadi dia tinggal pasang kaca saja dan membuat pintu dekat depan tu dan membuat balkoni. Ini pun sebenarnya satu kesalahan kalau dia tidak kemukakan pelan ke MBSA. Ini pun boleh jadi satu kesalahan dan boleh disaman. Sebenarnya tidak dibenarkan, maknanya tidak boleh buat balkoni kecuali dengan rayuan. Okey, ramai bertanya kenapa tak boleh. Satunya ialah pasal anjakan bangunan itu sendiri yang tidak membenarkan, pasal dia lebih 20 kaki. Cerita ni berbeza kalau dia ada tanah depan dia ada lebih daripada 20 kaki lah. Maknanya kalau dia ada 30 kaki tak ada masalah. Yang balance 10 kaki tu untuk dia buat balkoni ataupun membuat bilik. Tapi kalau dia memang ada 20 kaki memang tak boleh buat apa-apa. Ada yang bertanya nak buat bilik kat depan ni.
nak buat bilik pula tak apa ni. Memang tidak dibenarkan membuat bilik. Pasal yang pertama ni adalah anjakan 20 kaki tu. Okey, kalau ikut aku punya pengalaman, aku boleh menjawab kenapa tidak dibenarkan ialah disebabkan sekiranya korang buat balcony ataupun korang buat bilik kat depan ni, dia sebenarnya dah mengganggu pencahayaan dan pengudaraan rumah jiran. Bila korang buat bilik, korang dah block dah sebenarnya. Korang dah block dah, jadi rumah jiran akan gelap. Sebagai contoh lah, rumah jiran akan gelap. Dan sebenarnya fasad tu sendiri pun akan berubah-ubah. Sepatutnya kalau kita beli rumah, kita akan lihat keseragaman perumahan tu kan. Tapi bila korang buat macam ni, dia akan jadi tidak seragam lah. Jadi kawasan perumahan tu akan jadi rojak. Macam yang ini keluar, yang ini buat balcony, yang ini buat bilik. Jadi dia tidak ada keseragaman kat situ. Dan apa yang aku boleh kongsi ialah macam mana cara untuk membuat balcony tanpa perlu disaman. Okey. Pertamanya, ialah sekiranya korang bercadang nak buat balcony, rujuk kepada pihak majlis dulu lah, tanya tentang syarat-syaratnya. Jangan terus buat, pasal pembinaan balcony adalah satu kesalahan. Tanya dulu had yang boleh. So macam tadi yang kita lukis ialah rumah jenis pertama ialah dia ada bumbung kan. So ini ada 10 kaki, ini pagar depan, ni 20 kaki, 10 kaki. Ini yang pertama lah. Yang kedua ialah bila ada bumbung rata. Bumbung rata yang kedua. Rujuk dengan pihak majlis dulu. Tapi pada pengetahuan aku, kalau buat balcony memang kena masuk rayuan. Tak ada, kalau korang tengok jiran-jiran kata boleh buat ataupun kontraktor kata boleh buat, pada aku tak pernah lagi aku nampak orang buat balcony tapi tak perlu masuk rayuan. Kecuali kalau jarak antara pagar ke dinding baru itu lebih daripada 20 kaki. Okey. Ada yang tanya, dia kata dalam buku tu sendiri dah ada balcony, jadi kenapa nak perlu buat rayuan? Okey, dekat aku ada buku standard tu. So aku akan explain dekat korang kat mana datang balcony tu kan. Okey. Kalau korang ada buku ni ataupun kalau korang beli buku ni, dia ada pada Rajah 3. Rajah 3, kalau korang perasan, korang akan nampak dia ada tulis situ balcony. Ni dia ada tulis balcony. Tapi kalau korang tengok dia punya garisan dia dari pagar ke dinding baru tetap 20 kaki. So dia tak ada pembinaan pun yang akan keluar untuk buat balcony di dalam kawasan 20 kaki ni. Dia mesti kena ada simpan 20 kaki ni. Okey. Kalau korang rujuk ke aku punya page, aku ada komen pasal balcony ni. Dia beli buku ni dan dia dapat kelulusan berdasarkan pada balcony ni, dan dia buat sehingga 10 kaki, dan sekarang dia kena saman. Okey. Dan dia tak faham, dan aku dah explain lah yang ini kenapa dia sebenarnya dia kena simpan 20 kaki tu. Okey. Macam mana cara dia ialah pertama sekali kena masuk rayuan, hantar surat kepada pihak majlis dengan lakaran-lakaran yang kalau aku boleh tunjuk macam ni lah. Korang ambil daripada SMP, ataupun korang boleh lukis sendiri berdasarkan pada SMP tu, dan korang nyatakan kat mana yang korang nak buat balcony tu. Macam ni aku dah lukis pakai AutoCAD dan aku dah mention dekat situ ni new balcony. So anjakan dia adalah 20 kaki dan kawasan tinggal 10 kaki dan kawasan balcony tu 10 kaki. So dia ada 20 kaki kat situ.
Okey, pada bahagian bawah dia nanti dekat sebelah kaki ni hanya tiang sajalah. Okey, tiang saja. Kemudian hantar kepada pihak majlis dan tunggu pihak majlis jawab. Biasanya surat akan dijawab dalam masa 2 minggu hari bekerja. Okey. Okey, surat ini telah dijawab oleh pihak majlis. Di logo surat ni logo majlis lah. Ini surat rasmi majlis dan dia akan menjawab pada rayuan. Kalau aku boleh baca ini yang aku cerita tadi lah, dia masuk pakai buku standard, lepas tu dia buat balcony tu. So dia ada cakap kat sini, duka cita dimaklumkan pihak majlis merasa kesal kerana pihak tuan telah membina tambang bindaan tanpa mendapat kebenaran bertulis dari pihak majlis terlebih dahulu. Satu notis amaran bertarikh sekian-sekian telah dikeluarkan di bawah Seksyen 70-1 Akta Parit dan Jalan dan Bangunan 1974, Akta 133, iaitu tidak seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan. Pihak majlis akan hanya mempertimbangkan rayuan tuan bagi kerja-kerja pembinaan yang telah dijalankan di bahagian hadapan yang tiada anjakan bangunan setelah syarat-syarat berikut dipatuhi. Okey, dekat sini dia beritahu, kat sini kalau korang tengok, anjakan yang perlu dipatuhi. Rumah teres lot tengah intermediate. Dia ada beritahu situ yang macam saya nyatakan lah. Ya. Okey. Dia ada beritahu situ balcony 20 kaki dengan tiang 10 kaki itulah. Okey, dengan surat ni, so kita dah boleh apply untuk dapatkan kelulusan. Untuk balcony tiada kelulusan melalui pelan setara. Pasal pelan setara tidak dibuat untuk mengemukakan permohonan balcony, hanya melalui pelan arkitek. So pelan arkitek, kalau korang pernah tengok, lebih kurang macam ni lah, bersaiz A1, besar, ada macam ni. So hanya ini saja. Ini macam ni dia lukis balcony. Tak nampak okey, itu ni balcony. Dan lukisan tu hanya itu saja. Dan plan tu akan ditandatangani oleh pihak arkitek. Dalam plan ni pun akan dilukis segala-galanya, daripada plan lantai, plan bumbung, plan hadapan. Ini bumbung balcony. Okey, dia kalau tengok ini daripada depan dia. Ini tiang, ini dia punya balcony, ini bumbung balcony. Okey. So daripada dalaman, so nampak tiang 10 kaki, balcony dia dengan bumbung. So selepas buat rayuan dan majlis jawab, nanti arkitek akan lukis plan arkitek, dapatkan dengan arkitek dan kemukakan permohonan untuk dapatkan kelulusan. Okey. Untuk bayaran pada pihak majlis, bayaran arkitek itu bergantung kepada korang punya pihak arkitek yang korang lantik, berapa kos yang diorang ambil. Pasal dia perlu ditandatangani oleh engineer juga. Kena ada lukisan engineer, lukisan jurutera bagi mengesahkan lantai balcony itu. Okey, bayaran yang akan dikenakan di pihak majlis, contoh macam kes ni, dia dah pernah buat pakai buku, so dia kena saman atas balcony. So permit dia masih hidup, bayaran tororo dia pun masih ada. Jadi hanya masuk pelan, bayar yuran proses dan bayar denda anjakan. Denda anjakan tu dia berada di tingkat atas. So minimum adalah RM60 kali dengan 20 kali ganda. Bermakna dia kena bayar ekstra RM1,200. Dalam surat majlis ada dinyatakan yang dia perlu bayar
bayaran ekstra. Okey, fee tambahan, denda. Dia macam denda lah. So tuan akan dikenakan fee tambahan, iaitu denda sebanyak 20 kali ganda dari yuran proses plan untuk tambahan yang melebihi anjakan bangunan, dan bayaran tambahan sebanyak 5 kali ganda fee proses bagi binaan yang telah dibina. Okey, dia kena denda 20 kali ganda, itu satu hal, dan dia dah bina dah bina dulu, so dia ada extra lagi 5 kali ganda kerana dia dah bina. Maknanya itu denda lah. Maknanya korang bayang kat sini, kalau korang jumpa orang cakap okey boleh je buat balcony, korang tengok berapa banyak denda yang korang kena bayar hanya untuk balcony saja. Jadi sebelum apa-apa nak buat balcony dekat kawasan MBSA, rujuk pada pihak majlis dulu sebelum korang buat balcony. Dan sesiapa yang beli rumah yang memang dah ada flat roof dekat depan dia tu, pastikan korang rujuk juga MBSA sebelum korang buat balcony. Fahamlah, korang ada flat roof, korang hanya tinggal buat railing dan tinggal buat pintu. Kosnya mungkin tak sampai 2-3 ribu. Tapi kalau benda ni dah buat, korang kena bayar bayaran arkitek, bayaran kos majlis, proses majlis, bayaran denda 20 kali ganda, bayaran denda pasal dah buat. So benda tu atas sebab korang kata, oh aku ada lantai, so aku buat begini saja. Korang akan tanggung kos yang banyak untuk membayar balcony tu. Yang satu hari pun, kalau ikut kajian aku lah, kalau ikut pemerhatian aku, balcony tu sudahnya besok korang tak guna pun. Pasal ruang tu nanti jadi sesuatu ruang yang tidak boleh diguna pakai. So akan menyebabkan korang rugi. Dan bagi pada pemahaman aku, kebanyakan bumbung rata yang dibuat porch tu, dia punya lantai, kekukuhan lantai tu sendiri pun, kebanyakan kontraktor tidak meletakkan dia sebagai lantai untuk kita pijak, untuk kita duduki kat situ. Sebab itu majlis tidak membenarkan sebarang kelulusan balcony itu tanpa ada kelulusan daripada jutera, sokongan daripada jutera. Mana ada. Sebab itu dia tidak membenarkan pakai buku. Sebab itu dalam buku standard majlis pun tak ada dibuat balcony tu. Pasal majlis tak nak tanggung kalau korang katakan korang buat balcony tanpa ada kekukuhan daripada sokongan kekukuhan daripada engineer, tiba-tiba korang buat situ jadi tempat landscape ke, atau korang buat situ tempat barbecue ke apa-apa kan, tiba runtuh. Jadi majlis takkan tanggung. So cadangan aku, siapa-siapa yang ada cadangan lah nak buat balcony, korang rujuk dulu pihak majlis. So tengok had yang korang boleh buat. Okey, janganlah ada niat nak buat balcony tanpa merujuk pada pihak majlis, dan jangan rujuk kontraktor dululah. Pada cadangan akulah. Okey. Dan juga sesiapa yang dah buat balcony, janganlah jadikan balcony itu kepada bilik pula. Pasal bila korang buat ruang balcony yang korang dah lulus tu, satu hari nanti aku faham, satu hari nanti korang takkan gunakan pun balcony tu. Nanti korang akan decide untuk tutupkan dia jadi bilik. Sebenarnya bila korang tutup dia jadi bilik, dia ada penalty lain yang korang kena, dan korang boleh dikenakan saman melebihi daripada RM5,000 kerana melencong daripada pelan lulus. Tak ada plan lain, ada plan lain, tak ikut plan lain. Dia ada banyak denda-denda yang akan dikenakan. Mungkin korang tengok dekat site, dekat rumah korang, korang tengok ramai orang buat dan tak ada apa-apa tindakan. Mungkin buat masa ni pengawasan mungkin longgar, tapi bila nanti besok satu hari nanti, pasti korang akan kena juga. Jangan bertindak sembrono lah. Itu cadangan aku lah. Okay. Video ni bertujuan untuk korang tak rugi, korang tak bazir duit, dan supaya korang fikir dulu sebelum buat. Okay, terima kasih. Ciao.